Perdana Menteri kemuka bukti dokumen jaminan kerajaan kepada Felda. Lebih ramai saksi akan dipanggil bantu siasatan kes curi REE di Kedah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri mengemukakan bukti dokumen penghapusan hutang peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit. Menerusi kenyataan, disertakan sebahagian dokumen perjanjian Assignment for Financial Service Reserve Account FSRA berkait jaminan kerajaan kepada Felda ditandatangani Datuk Seri Anwar Ibrahim bertarikh 26 Jun. Sehubungan itu, Perdana Menteri mendesak Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memohon maaf atas fitnah yang dilemparkan kepada beliau. Menerusi satu lagi kenyataan, Kementerian Kewangan mengesahkan penyaluran pertama 990 juta ringgit pembayaran balik sukuk telah dilaksana pada 18 Julai lalu. Perjanjian FSRA bertujuan menstruktur semula pinjaman agensi tersebut menerusi terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kewangan Felda. Dalam pada itu, kenyataan Felda menyebut peruntukan sehingga 900 juta ringgit setahun telah diluluskan Kerajaan Perpaduan bagi membolehkan penebusan semula sukuk Felda. Ia juga bertujuan membiayai hapus kira hutang peneroka Felda seperti diumumkan Perdana Menteri semasa sambutan Hari Peneroka Felda bulan lalu. Secara keseluruhan, inisiatif ini melibatkan bantuan keuangan kepada Felda sebanyak 9.9 bilion ringgit bagi tempoh 10 tahun. Bagaimanapun, kenyataan Perdana Menteri telah disalah tafsir sehingga menimbulkan kekeliruan dengan janji kerajaan terdahulu untuk menghapuskan hutang peneroka Felda berjumlah 8.3 bilion ringgit. Felda memaklumkan penghapusan sejumlah hutang peneroka ini telah dilaksana di peringkat Felda tanpa penyaluran peruntukan geran daripada Kerajaan Persekutuan pada tahun 2021 dan 2022. Jumlah pelupusan hutang tersebut telah memberi impak besar kepada aliran tunai dan prestasi Felda. Felda menzahirkan penghargaan kepada kerajaan atas komitmen bagi menyempurnakan proses pemulihan Felda demi menjamin kelangsungan sebagai institusi yang menaungi lebih 100,000 peneroka seluruh negara. Lebih ramai saksi akan dipanggil bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa dalam isu kecurian unsur nadir bumi REE di Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki memaklumkan kepada RTM setakat semalam 2 suspek telah ditahan dan 15 individu dipanggil sebagai saksi. Buat masa ini kita masih lagi memanggil saksi-saksi untuk siasat perkara ini lah. Dan akan ada lagi di mana kita akan mendapatkan dokumen-dokumen yang penting daripada MB Incorporated dan juga pada Kerajaan Negeri Kedah. Tan Sri Azam ditemui selepas hadir ke Konti Terengganu FM di Kuala Terengganu. Ditanya sama ada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno sudah dipanggil memberi keterangan, ini penjelasan beliau. Daripada pendapatan Terengganu mengenai rasuah ni perbuatan ada version MB Kedah kata dia belum dipanggil oleh SPRM. Ada version yang melaporkan kononnya dia dah dipanggil. Boleh Tan Sri sah? Dia kita akan panggil siapa sajalah. Okay. Siapa saja yang terlibat, tak kiralah dia tu apa jawatan pun, sekiranya dia terlibat kita akan panggil dia. Jadi masa akan menentukan. Jadi dalam kata menjalankan siasatan ini tidak semestinya seseorang yang terlibat atau tidak tu dipanggil dahulu atau kemudian. Jadi sampai masa nanti kalau kita panggil kita akan maklumkanlah. Maknanya Sanusi belum dipanggil? Kita belum panggil dia kerana ini satu perkara yang kita tak mahu dedahkan. Siapa-siapa yang nak dipanggil. Bila kita panggil tu orang tu akan tahu kemudian. Jadi dalam siasatan ini kita tidak mewawarkan kepada mana-mana pihak tentang sesiapa yang nak dipanggil ke SPRM. Kita akan panggil bila ada keperluan. Tan Sri Azam turut menafikan tindakan SPRM berhubung kes itu sebagai pendakwaan terpilih kerana dilakukan pada musim pilihan raya. Ini tak ada kaitan dengan pilihan raya. Ini kes ini adalah kes yang mana berlaku akibat daripada laporan yang kita terima pada orang ramai. Kalau katakan laporan ini berlaku sebelum pilihan raya, lepas pilihan raya pun tak ada masalah. Jadi saya tidak ada meletakkan tentang satu timeline sebelum pilihan raya dia saksi, lepas pilihan raya jadi suspek pula. Bukan begitu.
Kalau orang tu suspek sebelum pilihan raya ke lepas pilihan raya tetap akan samalah. Jadi kita akan tentukan selepas kita memanggil seseorang, keterangan-keterangan kita kumpulkan untuk kita lihatlah kepentingan seseorang itu. Dalam pada itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menafikan dakwaan pendedahan kes kecurian unsur nadir bumi REE di Bukit Enggang, plot memburukkan imej Menteri Besar Kedah. Dalam majlis untuk dengar taklimat, benda tu dia sebahagian daripada isu pentadbiran dan isu governance. Dia tak ada plot apa tu. Nah, plot dia adalah kita tanya pasal apa buat masuk tenaga kerja pada China. Untuk kemudiannya terlibat dengan isu bawa keluar nadir bumi cara tidak mengikut peraturan. Istilahnya adalah mengalih dan memindahkan something like that lah dalam kanun tanah negara tu. Okey, dia tak ada lah plot licin sangatlah benda tu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi taklimat projek naik taraf loji rawatan air LRA Jenun Baru. 97% kawasan berpenduduk ketika ini mempunyai akses internet, manakala baki 3% disebabkan isu geografi lokasi seperti kawasan pedalaman atau pulau terpencil yang menjadi cabaran kepada pembinaan rangkaian. Justru Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memaklumkan kerajaan sedia bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan internet satelit termasuk Starlink ke arah mencapai 100% akses internet di kawasan berpenduduk. Memuat naik perkara itu dalam laman Facebook, beliau turut memberitahu pihaknya telah menyerahkan lesen pemberi kemudahan dan perkhidmatan rangkaian kepada wakil Starlink baru-baru ini. Ia bagi membenarkan Starlink menyediakan perkhidmatan internet satelit melibatkan Institut Pengajian Tinggi dan sekolah di kawasan pedalaman seperti diumum Perdana Menteri minggu lepas. 74% pengundi di Selangor mempunyai persepsi positif kepada kerajaan perpaduan. Dapatan kajian persepsi pengundi menjelang PRU DUN ke-15 Selangor menunjukkan Pakatan Harapan meraih 58% sokongan, manakala 16% menyokong Barisan Nasional. Kajian dilaksana Institut Darul Ehsan IDE turut dijalankan pada Mei lalu melibatkan 1,693 responden meliputi 56 DUN di Selangor. Di Selangor ini nampaknya sokongan kepada rakyat itu masih lagi kental dan ini mungkin disebabkan oleh tidak ada isu besar yang melibatkan kerajaan negeri, ya. Walaupun isu air adalah sekali air kecemaran dan sebagainya. Kalau isu berkaitan pentadbiran, kita tanya adakah mereka ada persepsi tentang penyalahgunaan kuasa rasuah, itu hampir tidak ada. Menunjukkan bahawa dalam konteks Selangor mereka memberikan kepercayaan dan juga memiliki keyakinan kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Baik. Dapatan kajian sama turut mendapati 26% daripada responden merupakan pengundi atas pagar. Namun, 69.1% daripadanya mempunyai persepsi positif kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri turut meraih 73.4% persepsi positif daripada pengundi di Selangor. Sementara itu, 78.9% teruja untuk keluar mengundi dengan 68.5% golongan pengundi kali pertama turut menyatakan keterujaan. Pada pilihan raya umum ke-15, peratusan keluar mengundi di Selangor mencecah 78.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan sambutan rasmi penuh istiadat oleh Kerajaan Vietnam di Istana Presiden Hanoi sebaik sahaja tiba bersempena lawatan rasmi 2 hari beliau ke negara itu. Ketibaan beliau disambut oleh rakan sejawatannya dari Vietnam, Pham Minh Chinh. Acara dimulakan dengan iringan lagu Negaraku dan lagu kebangsaan Vietnam Tien Quan. Akhir acara, Datuk Seri Anwar diiringi Pham Minh Chinh memeriksa kawalan kehormat dan diperkenalkan barisan Kabinet Negara Vietnam. Sejurus sambutan, satu mesyuarat bilateral diadakan antara kedua-dua pemimpin di bangunan Kerajaan Vietnam membincangkan hala tuju bilateral antara kedua-dua negara di samping menstruktur semula kerjasama yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Vietnam turut menyaksikan perjanjian kerjasama Memorandum Persefahaman MOU antara Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM dan Dewan Perniagaan dan Industri Vietnam VCCI. MOU itu dilihat mampu meneroka lebih luas potensi kerjasama ekonomi, pelaburan dan perdagangan antara kedua-dua pihak. Selain memberikan faedah pembangunan sosioekonomi kedua-dua negara. Pemeteraian itu ditandatangani antara Presiden NCCIM Tan Sri Soh Tian Lai dan Pengerusi VCCI Pham Tan Chong. Selain itu, majlis turut menyaksikan majlis menandatangani pengesahan dokumen minit hasil mesyuarat ke-7 Suruhanjaya bersama Ekonomi, Saintifik dan Kerjasama Teknologi JJCM-7 antara Malaysia dengan Vietnam. Malaysia diwakili Menteri Luar Datuk Seri Zamri Kadir manakala Vietnam diwakili Bui Tan Son selaku Menteri Luar Vietnam. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Baik, Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi kini sedang berlangsung di Kota Kinabalu, Sabah. Laporan lanjut bersama Nirona Newman di lokasi. Terima kasih Hazel dan Faris. Bersempena Bulan Koperasi Kebangsaan bagi tahun ini yang bertemakan Malaysia Madani Teras Kecemerlangan Negara, salah satu pengisian ialah Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi. Dan untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut, bersama saya ketika ini Tuan Amran Abdul Kadir selaku Naib Pengerusi Eksekutif Dasar dan Pembangunan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Baik Tuan, boleh kongsikan apakah tujuan bagi majlis pada malam ini? Okey, terima kasih. Okey, tujuan kita mengadakan majlis apresiasi gerakan koperasi negara adalah semata-mata untuk kita mengiktiraf peranan dan gerakan koperasi dalam membangunkan sosioekonomi negara. Di mana kita di Malaysia sekarang ada hampir 15,400 buah koperasi dan kita tahu koperasi ini menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi dan kesemua aktiviti ekonomi itu akan memberi satu peningkatan taraf sosioekonomi negara. Jadi mana-mana koperasi yang mendapat mencapai kecemerlangan dalam kegiatan aktiviti ekonominya, kita bagi pengiktirafan pada malam ini, di mana malam ini dihadiri oleh 100 koperasi yang terbaik di negara. Yang kedua adalah kita untuk menghargai tokoh-tokoh iaitu anggota-anggota lembaga koperasi dan pengurusan-pengurusan koperasi yang membangunkan koperasi mereka di mana daripada awal koperasi hinggalah koperasi itu berjaya. Jadi pada malam ini, malam apresiasi ini, kita ada tetamu khas yang dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Melaka, dan kita akan memberi pengiktirafan kepada koperasi premier negara, iaitu kita ada 5 koperasi premier negara, dan juga kita akan memberi pengiktirafan kepada tokoh koperasi negara untuk tahun 2023. Melihat kepada suasananya pula, bagaimana pula dengan sambutan majlis ini bersama Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri Sabah pada malam ini? Okey, seperti yang kita tengok pada hari ini, begitu ramai sekali orang datang dan amat meriah sekali, dan hampir kesemua 500 tetamu yang kita jemput yang terdiri daripada para pemimpin-pemimpin dan anggota lembaga koperasi yang terbaik di seluruh negara hadir, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin tempatannya yang turut dihadiri oleh yang berhormat Menteri Koskop sendiri Datuk Iwan Benedik, dan beberapa menteri-menteri Kerajaan Negeri Sabah, dan juga esko-esko koperasi di seluruh Malaysia. Amat meriah sekali, dan insya-Allah kita tahu peranan gerakan koperasi dengan negara ini memang memberi satu sumbangan yang berkesan sekali kepada pembangunan sosioekonomi negara. Difahamkan juga melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ini merupakan entiti yang memainkan peranan penting dalam pembangunan koperasi negara. Mungkin apakah impak kepada gerakan koperasi dengan adanya majlis pada malam ini? Okey, pertama kita boleh katakan bahawa koperasi merasa bangga kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mengiktiraf sumbangan mereka dan apa yang mereka bagi membangunkan ekonomi negara.
dan mana dengan adanya sumbangan seperti sini yang kita laksanakan setiap tahun, kerana kita tahu pada setiap tahun pada tarikh 21 Julai setiap tahun ada Hari Koperasi Negara yang kita sambut secara besar-besaran di Malaysia, kerana tarikh 21 Julai adalah tarikh koperasi pertama didaftarkan di Malaysia, iaitu pada 21 Julai 1922. Mana pada tahun ini kita dah gerakan koperasi berada di negara ini hampir 101 tahun. Jadi kita merayakan setiap tahun. Jadi malam apresiasi malam ni sebenarnya besoknya kita akan sambut Hari Koperasi Negara, dan bermula besok 21 hari bulan hingga 23 hari bulan kita ada sambutan Hari Koperasi Negara di SICC, Sabah International Convention Center di Kota Kinabalu, di mana dengan pelbagai program-program yang kita telah laksana, dan kita menjemput hampir 200 roruai pemamer produk dan perkhidmatan koperasi. Dan insya-Allah Hari Koperasi Negara pada besoknya 21 hari bulan hingga 23 hari bulan akan dirasmikan oleh Ketua Menteri pada 23 hari bulan, pada 22 hari bulan pada hari Sabtu nanti. Dan pelbagai program-program, dan kita boleh tunjukkan bahawa di sinilah kita nampak pelbagai aktiviti ekonomi dan aktiviti perkhidmatan yang telah dilaksanakan oleh koperasi. So pengiktiran seperti begini ada menjadi satu kebanggaan kepada gerakan koperasi di Malaysia pada hari ini. Ya, betul. Itu datanglah beramai-ramai sekiranya anda berhampiran di Kota Kinabalu untuk ke pusat Convention Antarabangsa SICC pada 22 Julai ini, khasnya sempena Hari Koperasi Negara. Baik, sekian laporan. Kembali ke Angkasa Putih. Silakan. Nirona Newman, terima kasih. Baik, KKM komited melaksanakan amanah bagi menyediakan kemudahan dan infrastruktur fasiliti kesihatan, terutama klinik-klinik di seluruh negara. Justru Majlis Tindakan Malaysia Madani MTMM bersetuju agar pasukan petugas khas reformasi sektor awam STAR segera melaksana dan memperluaskan projek Bitara Madani. Reda Sulaiman melaporkan. Menurut Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pembangunan KKM Muhammad Shazli Yahya, projek tersebut turut memberi fokus kepada penyelesaian terhadap kesulitan serta masalah dihadapi rakyat, khususnya kesesakan di hospital. Kita pertingkatkan, dapat kita perkasakan, kerana primary healthcare ni kita senang kita lihat adalah di klinik-klinik sebenarnya, supaya pesakit sebelum dia ke hospital dia dapatkan rawatan awal di klinik terlebih dahulu, supaya kita dapat kurangkan kesesakan di hospital tu. Ramai yang orang tak tahu bahawa klinik desa ni sebenarnya sangat membantu mengurangkan kesesakan di klinik kesihatan biasa dan juga hospital, sebab banyak pemeriksaan yang ringan dibuat klinik desa, terutama untuk anak-anak yang baru lahir. Setakat ini, sebanyak 436 fasiliti kesihatan daif di seluruh negara telah dikenal pasti untuk dinaik taraf. Jumlah terkini adalah sebanyak 436 buah klinik, dan sehingga 11 Julai kita ambil pelaburan kita dah 2 bulan sekali. Okey, kita telah pun memulakan sebanyak 380 buah klinik telah dimulakan daripada 436. Bermakna hanya 56 buah klinik yang masih belum dimulakan dan sedang berada di fasa perolehan. Bermaksud kita bukannya baru nak mula rancang, tapi sebenarnya dah pun dalam proses perolehan. Pelaksanaan projek ini juga mendapat kerjasama dan diketuai oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Fasiliti yang bagus dapat meningkatkan produktiviti pekerja sekaligus memberikan suasana yang selesa kepada rakyat. Reda Sulaiman, RTM.